Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Lari pula dah. Okey, Assalamualaikum penonton lagi, followers Pak I dan Pak An. Hari ni special sikit. Kita live di waktu petang. Di tepi pantai, di pokok palm yang masih baru nak tumbuh. Aku nak cari jugalah pantai kat mana, aku tak tahu. Ustaz nampak pantai dah Ustaz? Banjir selalu ni. Okey. Musim hujan ni. Dah kita dah lah. Okey. Lain sikit petang ni. Kita live pada waktu petang, kita mengaji, kita bayar hutang waktu petang. Dan claim Aku baru dua Juzuk. rangkap pantun. Aku baru nak buat dua rangkap pantun. Hang buat dulu. Dua rangkap pantun 2 kerat. Pantun 2 Pantun dua kerat. kerat. Tapi hang dah abang dulu tak apalah. Lambat. Yalah. Aku juga lambat. So petang ni kita akan mengaji juzuk yang ke-13 dan juga 14 surah Ibrahim dan juga surah An-Nahli. An-Nahli. Juzuk 13 dan 14. Siapa tengah-tengah ni? Tanya lagi. Inilah cikgu kita petang ni. Inilah ustaz guru ngaji kita pada petang ni. Sebelum tu, Apa kita tu? live kat mana ni? Tak abang pun. Oh, kepada korang yang tengah menonton sekarang ini, korang tengah tengok Pak I Pak An live pada petang ini di Masjid Mufti. Mufti. Sultan Haji Ahmad Shah. Sebenarnya sebelum kita orang sampai sini, kita dah tukar 3 masjid. Di masjid yang ketiga. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sebab masjid pertama kedua tu rupanya muslimat Ada, tengah kuliah kuliah muslimat. muslimat. Tak apa, kita tak nak kacau, kita datang juga, kita cari masjid lain. Okey. Alright. Alright, sebenarnya sebelum kita start ni, Sesat. korang semua untuk sila like, comment, share, beritahu semua orang. Petang ni sebenarnya kita ada satu soalan special dekat Ustaz. Pagi tadi kita dah tanya kat student Cosmo Point tentang qiyam yang macam mana yang lebih afdal. Adakah begini ataupun ada begini? Lain Korang rasa macam. macam mana? Sila komen sikit kat bawah ni. Kita nak baca sekejap lagi. Lain macam. Bila live petang lain macam. Dia siang dia cerah, Dia nampak aktif sikit lah. malam dia ngantuk. Sebelum tu, siapa dia ustaz kita ni? Nama apa? Tadi kau tanya dah. Ustaz, sila perkenalkan diri Ustaz. Okey, nama saya Wais Al-Karni bin Abdul Rahman. Saya berkhidmat di KIPSAS, Kolej Universiti Islam Pahang, Sultan Ahmad Shah. Lecturer. Lecturer di situ. Jadi itulah. Serba sedikit. Sebab sedikit mengenai ni Ustaz kita ni pun masih muda kan? 31. Muda lagi. Alhamdulillah. lagi. Kita Single dah lagi 2. Dua? Single. Awal sebut 2 tau. Ustaz. Satu. Dah berkahwin? Belum lagi. Belum lagi. Ustaz belum kahwin kan? Belum lagi. Kami ada tips doa jodoh. Follow dekat IG Pak Idapan. Ustaz dah sini lah. Kacau. Okey Ustaz, sebelum kita belajar tajwid juzuk 13 dan 14, kami ada soalan. Tadi pasal qiyam tu lah. Okey. Ustaz rasa mana yang lebih sesuai? Dia ginilah. Mudah je. Dia benda ni semua dalam ringkasnya. Dia tahta sadri lah, di bawah daripada dada kita ni. Lepas tu tangan tersebut kita mailkan sikit, kita mailun, maksudnya kita cenderung sikit ke kiri, dan kita letak fauqa atas daripada hati kita kat sini kan, jantung kita kan, letak kat situ. Sebab apa? Sebab situ dah ada tempat untuk khusyuk, tempat kat situ untuk tawaduk kat situ kan, bukan tawaduk, apa nama ni dalam istilah kita ni, ikhlas. Ya, tempat untuk ikhlas, tempat untuk khusyuk. Itulah. Itu berdasarkan kita lah kan. Kita tengok berdasarkan kita. Okey. Maknanya tak ada masalah lah kalau nak ke dada ke, sebenarnya tak ada masalah ke? Dia tempat tu sebab sunat je. Sunat. Sebab cuma orang kata kalau kita nak melabur tu biar melabur untung banyak kan. Samalah kalau kita ikut sunnah ni, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Hadiah free. Bukan Allah nak bagi lah kan. Sebab tempat dia dah tempat sunat berdasarkan ijtihad para mujtahid. Alhamdulillah, itulah dia. Ringkas dan padat. Nampak tak? Senang je. Okay, jom kita move on dengan kita punya pengajian seperti biasa lah kot. Tajwid. Ustaz pun dah tahu dah. Mesti Ustaz duk tengok kita punya live. Sudah. Dia benda rahsia ni tak ada tahu. Sudah. Alright. Surah Ibrahim. Surah Ibrahim juzuk 13. Okey, kita nak mengaji, kita nak belajar bab tajuk apa dulu ni hari ni Ustaz? Okey. Sebab tadi saya borok dengan Pak An bagi tahu
semua dah belajar dah. Kalau dah belajar belaka ni kita ambil yang benda yang tersembunyi lah sikit kan. Benda yang jarang orang sebut. Tadi kita belajar tentang izhar mutlak. Izhar mutlak. Izhar mutlak ni nak cerita ke dia ke tengah ngacau ni? Macam mana cerita dia? Ustaz cerita dulu. Izhar mutlak ni dia sama je dengan apa nama ni? Yawaminun tu apa? Idgham ma'al gunnah. Tapi bezanya bila idgham ma'al gunnah ni dia dalam dua kalimah yang berbeza. Muhammad rajin. Itu dua kalimah kan? Muhammad satu kalimah, rajin satu kalimah. Tapi kalau apa nama ni? Kalau disatukan Muhammad contohnya. Contohlah saya cerita satu kalimah maksudnya Muhammad. Kalau dua kalimah Muhammad rajin. Sama juga dunia ni. Dalam izhar mutlak, bila dia dalam satu kalimah, maka kita panggil izhar mutlak. Bila dia dipisahkan, dia panggil idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al. Itu cerita dia. Izhar mutlak ada izhar mutlak ada idgham ma'al gunnah yang digabung. Ya, dia bukan. Dia ciri-ciri yang sama. Maksudnya apa? Maksudnya izhar mutlak ni adalah nun bertemu dengan ya dan juga waw. Dalam satu kalimah. Contohnya ad-dunya. Dunia kan satu kalimah kan? Jadinya dunia satu kalimah tu menunjukkan bahawa dia adalah izhar mutlak. Tapi kalau dua kalimah, contoh min yaumin, daripada hari, kan dua kalimah. Daripada hari. Nun bertemu ya juga, tapi dalam dua kalimah. Bila dalam dua kalimah, maka dia adalah idgham ma'al gunnah. Sorry. Kena gunnah. Weh, ni kena pukul. For the first time. Orang faham. Ayo. Sila. Okey. Pada muka je kan. Baik. Right. So maksudnya dia tak didengungkan lah Ustaz kan? Yes, dia tak dengar. Dia Tapi baca jelas. secara izhar, secara jelas. Okay. Dan lantang. Yes. Okay, alright. Okay. Oh, cerita. Okay. Okay. Ustaz. Lost sekejap. Okay, sekarang ni kita nak cerita tentang apa ni? Surah ayat berapa yang nak kena baca Ustaz daripada surah hari Ibrahim ni ni? kita akan baca surah Ibrahim. Ibrahim ayat 3 dan juga ayat 4. Ke ayat 2 ke 3 tadi tak? Saya pun dah lupa. Ya betul, 3 dan 4. 3 dan 4. Ad-dunya kan kita tengok. Okay. Alright. So, siapa nak baca dulu? Okay lah. Selalu Semalam kawan dah start. Selalu Pak Eh duduk ngaji kan. Oh, Kelantan. Kawan Kelantan. Ni Kedah. Sama dah. Jauh. Oh, jauh. Okey, sila. Tagline kami gua nak lock. Dah lagi nak ngaji. Okey, kita start dulu Saya start dulu Ustaz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina yastahibbuna. Pedas sikit. Yastahibbu. Allazina yastahibbuna al-hayatad dunya 'alal akhirati. Okey, syahid dia. Syahid kita ad-dunya. Kat situ kalimah tu. Muka surat 255 tu kan surah Ibrahim. Ad-dunya tu kalau kalimah tersebut diasingkan, contoh dalam dua kalimah yang berbeza. Kat sini apa contoh kat sini ya? Bila dua kalimah yang berbeza, maka kita contohlah dunya kan? Sepatutnya gitulah idgham ma'al gunnah kan? Kenapa pula nun bertemu ya kita tak baca gitu? Sebabnya dia adalah izhar mutlak. Bila izhar mutlak, maka kita baca secara jelas dunya. Oh, dia tak didengungkan kan Ustaz kan? Yes. Semula alladhi. Sebab semula. Okay, alright. Allazina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirati wa Tepat. Wa yasud lidah belakang angkat. Suddu. Wa yasudduna an sabilillah. Okey. Sambung tu. Wa yabghunah. Wa yabghunaha iwaja ula. Nak sambung nak berhenti tau. Wajah. Sambung berhenti. Berhenti. Okey. Wa yabghunaha. Wa yabghunaha iwaja. Ulaika fi dhalal. Okey, tepat. Bola. Ulaika fi dhalalin ba'id. Okey, tu. Wa ma ke Wama. Okey. Zat. Wa ma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna. Okey, tepat. Roh sebelumnya dari atas. Ar. Wa ma arsalna. Cara nak tebal lidah belakang angkat. Ar. Betul kan? Okey.
وما أرسلنا من رسول Idgham bila gunah tu. Belajar kan? Cuba dia tanya dia tadi, belajar idgham bila gunah. Belajar. Cepat. Mir rasul. من رسول Cepat. Mir rasul. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه إلا بلسان قومه ليبين لهم Amboi panjang tu. Panjang doa. Macam doa. Panjang doa. Liyubayyina lahum. Liyubayyina lahum. Okey. Dia mau kena pukul kau cubit dah. Oh, dia mau tambah lagi. Tak perasan. Betul. Bagi saya sedar sikit. Dia tak boleh keluar bang ni. Apa yang dulu tembung. Tak apa. Boleh. Fayudillu. Fayudillullah. Tepat. Fayudillu. Dia sipir dia kalau huruf tebal ni kita angkat lidah belakang tu. Dia nak sodat toza dalam masa sama dia adalah huruf itbaq. Bila itbaq maka kita kena tekapkan lidah ke atas. Fayudillullah. Walaupun dia huruf bawah. Fayudillullah. Sebab fayudillullah. Fayudillullahu man yasha. Tengok man yasha. Kat sini syahid dia. Tadi tu nun dunya kat atas tu kan. Okey, nun bertemu dengan ya dalam satu kalimah. Tapi kat bawah ni dalam dua kalimah. Man satu, yasha man tu masa allazi lah. Dia apa nama ni? Isim mausul tapi furu' dia kan. Man yasha. Bila dua kalimah maka kita kena dengung. Dia cerita ni sama dengan cerita mak lazim. Macam tu lah. Tanya kali kita cerita. Ya? Okey. So dengung dan dua harakat. Dengung dan dua harakat. Yes. Fayudillullah. Fayudil. Tak dapat sebut tu. Fayudillullahu man yasha. Dengung man yasha. Man yasha wa yahdi man yasha. Lagi dengung. Wa yahdi man yasha. Wa yahdi Wayah. man. Dia bukan wayah, dia wayah. Wayah. Kalau wayah tu dia jadi ha. Wayah. Pedas. Wayah. Okey cantik. Wa yahdi man yasha. Hamzah bunyi. Yasha. Yasha. Okey. Okey, cantik. Wa huwal aziz. Wa huwal aziz. Wa huwal azizul hakim. Okey. Sampai situ kan dua ayat. Dua ayat Zat. Okey. Seterusnya ada kita sambung dulu dengan ni baru nanti kita nak cerita dulu. okey, sambung dengan surah Nahl. Teguran ke dekat Ustaz ada teguran ke bacaan tadi? Dia satu je dia kita belajar tajwid ni. Dia mula-mula kita belajar kita akan tahu hukum nun, hukum mim, kita akan tahu tentang mat kan. Itu peringkat pertama. Peringkat kedua kita akan start pergi ke makhraj. Tapi kena faham, bila kita start pergi makhraj kita kena lalu sekali dengan sifat. Kalau kita tak buat, kalau kita belajar makhraj ada tak belajar sifat, kita payah juga nak bezakan huruf Qa dengan Ka. Kita tahu tempat tu, tapi kita tak tahu dekat mana tempat untuk bunyi. Contohnya itbaq, mana satu nak bunyi, nak bezakan dua tu. Qalqalahnya mana, hamasnya mana kan. Jadinya kita kena serentak belajar benda tu. Tu cara dia lah. Tapi mula-mula tak masalah. Dengung panjang pendek tu okey lah. Okey. Right, kita teruskan dululah dengan juzuk yang ke-14. Okey. Surah An-Nahli ya Ustaz. Surah An-Nahli, surah semua. An-Nahli. Ayat berapa Ustaz? So kita pergi kepada kita belajar tentang apa tadi ya? Tentang sif mustadid anak. Okey, jumpa. Kita belajar ayat 2 3 lah, tapi ayat 1 agak tinggal pula kan. Ambil 1 ke 3 boleh? Ke 2 3 lah. 2 3 Okey. Siapa Ustaz? Siapa dulu? Cepat. Kawal dulu. Yes. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Yunazzilul malaikata birruhi. Okey. Prinsip asas bagi huruf tebal adalah kita kena raikan dia sama ada ketika mana dia ikhfa ataupun sama ada ketika mana dia alif lam syamsiah. Contohnya alif lam, alif ra kan? Alif lam bertemu dengan ra. Jadi dia ada alif lam syamsiah, kita kena bunyi asy-syamsu kan? So kita kena bunyilah dia. Bila kita nak bunyi dia, kita kena tahu sipir dia. Sipir dia apa? Ibri hajjaka wa khaf aqimah. Itu adalah alif lam qamariyah.
Boleh ya? Jadi bila dia tak termasuk dalam ibri hajjaka wa khaf akima, tak ada huruf ra. Ibri hajjaka wa khaf akima, tak ada. Kalau tak ada, automatik dia adalah syamsiah. Jadi kita kena tebalkan. Mana tadi hilang dah ayat Ni. okey. Bir mulut bir tebal. Bir okey, cantik. Dia jangan ikut B tu, walaupun B pada bawah dia ra tu tebal. Bir ruhi. Aiwah, first yunazzilu Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha. Dengar Mai. Oh, kena dah. Mayyasha. Hala. Okey. Ala man yasha. Lagi satu kat sini saya tak raikan dia punya waqaf ibtida. Waqaf Sebab kita ibtida. nak syahid, kita nak tengok tempat tumpuan kepada kita nak betulkan bacaan tu kan. Okey. Kalau kita main waqaf ibtida, dia jadi lain pula, dia jadi banyak benda pula nanti kan. Kita alam yang syak. Okey. Ala man yasha'u min ibadi. Nak berhenti yalah. Lagi lah. Boleh kan Ustaz kan? Okey. Teruskan. Anziru, okey, sambung. An anziru annahu la ilaha illa ana fattahun. Oh, sementara sebab kita duduk luar. Okey. Okey. Boleh Ustaz situ Ustaz? Okey, okey, tak apa Pak I. Ada urusan Ustaz. Sekejap lagi dia Pak I masuk, mungkin Ustaz boleh ada teguran kot dari bacaan saya tadi tu, yang ayat kedua tadi tu. Okey. Yunazzilul malaikata birru. Tadi kita dah tegur birruhi min amrihi ala. Ya. Min ni kita jangan min kita kena raikan sikit dia punya gunnah dia tu. Min kalau kita tengok martabat gunnah tu, tingkatan bagi dengung. Nun ni dengan mim ni dia ada kaitan, dia ada 5 lebih kurang tempat dipanggil makhrajul huruf, maksud tempat-tempat keluar huruf. Ada pertama halqum, adalah huruf dia kan. Lepas tu lidah, lepas tu bibir, lepas tu jauh, apa namanya, jauh ni rongga. Lepas tu lagi satu lagi adalah hidung, khayshum. Jadi khayshum ni tempat keluar bagi nun dengan mim ni lah. Kalau kita tengok nun dengan mim musyaddadatain kan. Dan nun ni dia salah satu dia sifat dia gunnah je, kita kena raikan sikit. Min dan dalam sama dia adalah huruf tawassut, sabatut ataupun bainiyah. Nantilah kita cerita panjang tu. Sifat huruf ni panjang sangat cerita dia. Panjang sangat. Dengar tu. Okey, seterusnya. Jalan. Okey, jalan Pak I. Okey. Dah habis dah ke? Habis lah saya mengaji tadi. Oh, ya ke? Ayat 2. Ayat betul lah ayat 2. Syahid kita tadi ke belum lagi? Baca dulu. Ustaz, kat mana syahidnya? Ana tu. Ana Dia cerita Ana tadi. Ana fattahun tu Okey, ana fattakun. Baik. Fattahun. Macam mana nak terang Boleh. Dia bulat itu. Yang bulat tu. Okey. Oh yang bulat bulat gitu, di bulat atas itu. tu. Ana alif ana tu Okey. Okey, Muka bulat surat tu. 267. 267. Okey, ayat nombor 2 dalam surah An-Nahli. Dalam surah An-Nahli tu ada perkataan illa ana fattakun, hujung sekali kan. Baik. Ana kat situ adalah sif mustatil. Maksudnya apa? Bulatan tersebut adalah bulatan yang, ini terjemah mula orang kampung lah ya. Maksud bulatan yang lonjong. Kan bulat dia macam telur tu kan. Nak mudah nampak kat mana? Kita nak mudah nampak, kita buka muka surat 578. Tengok surah Al-Insan. Tengok surat 578. Okey. Mana tak jumpa dah. Okey. Kita tengok 578 surah Insan. So kita tengok 579. 579, tengok muka surat 579, tengok ayat nombor 15. 15. Okey. Boleh? Boleh. Okey. Bila ayat 15 tu, pasal qawarira. Pasal jumpa qawarira? Yang ujung. Ayat jumpa Hujung. qawarira. Ni, okey. Qawarira. Pasal qawarira yang sebelum 15 tu, Ha? dia bulat dia macam mana? Selepas dia qawarira, selepas dia bulat dia macam mana? Pasal nak beza? Okay, qawarira ni bulat dia gini kan? Qawarira lepas tu bulat lain kan? Macam lah. nipis Okey. tepai sikit. Yes, yang ni bulat gitu, ni bulat gitu. Yang mana? Ni. jom, Okey, yang pertama tu, yang ni kita panggil sebagai sif mustatil. Maksudnya bulat tersebut bulat lonjong lah bahasa Melayu kita kan. Maksudnya kalau ketika tu, kalau kita berhenti macam mana bunyi dia? Kalau kita berhenti qawarira. Boleh. Okey, kalau kita sambung qawarira min fiddah. Nampak? Ketika berhenti kita adakan dia. Kita ra kan dia. Qawarira.
Tapi kalau ketika mana kita sambung qawari ro qawari. Nampak? Nampak beza dia? Kawari. Okey. Nampak Kalau berhenti dia ada, ketika sambung dia tak ada. Okey. Okey, tengok qawari selepas dia. Ayat 16 tu. Apa yang pertama dia? Qawari kan? Tengok qawari kan? Okey. Qawari ni ketika sambung, ketika waqaf semua tak ada. Nampak? Ketika sambung, ketika waqaf semua tak ada. Tak ada. Maksudnya apa? Contoh. Qawari min fiddah. Qawari min fiddah. Ketika sambung. Ketika berhenti je nah. Qawarir. Tadi qawarira tak. Sebab bulat dia adalah bulat yang mustadir. Bulat daur. Bulat lah istilah dia. Bulat lah kan. Daur ni bulat lah. Yang tadi tu bulatan mustatin tu dia bujur, lonjong. Mustatil. Mustatil dia lonjong. Yes. Dia lonjong, dia bunyi. Kalau kita berhenti dia bunyi qawarira. Yes. Oh, kalau yang lagi satu tu bulat mustadir. Daur bulat. Daur. Dia tak bunyi. Dia tak bunyi. Qawarir. Yes, dia berhenti ke, dia sambung ke, semua tak bunyi. Qawarir min fiddah. Qawarir berhenti kan? Ini kalau kita rujuk dalam kitab inilah kita Imam Syatibi ya. Hirzul Amani wa Wajhu At-Tihani. Okey. Di mana kita tadi jalan? Hilang aku sudah. 267. Ayuh, jalan. Itu ana tadi. Illa ana. Kalau kita berhenti kan? Illa ana. Kita berhenti. Kalau kita berhenti, kita kena adakan alif tu. Bahasa Arab isbatu alif. Ana. Boleh tak? Cantik. Khalaqa jalan. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Tebal. Wal arda. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Jelaskan ra dengan dha tu. Arda. Yes. Arda. Wal arda macam betul. Wal arda. Tak cantiklah khalaqa sama lah. Khalaqas samawati wal arda bil arda. Gitu. Yes. Arda. Wal arda bil haqq. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Okey, bila ada sabdu jadi dua harakat. Bil haqq. Bil haqq. Cantik. Ta'ala. Ta'ala amma yushrikun. Okey. So sekarang ni kita pergi ke mana pula? Nak cerita tentang hukum khalaqa kan? Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Okey, kat situ hal haq tu dia ada sabdu. Bila qa tu ada tidur jangan tidur. Bila haq tengok. Bila qa tu dia ada sabdu. Bila ada sabdu, dia lain sikit, dia akan tekankan sikit. Dia huruf-huruf yang ada sabdu dengan huruf-huruf tak ada sabdu lain sikit. Jadinya kita kena dua harakat. Bil haqq. Yes. Tu jadi daripada tabat yada abi lahabin wa tab. Tapi kalau huruf tersebut dia apa nama ni? Dia tak ada sabdu. Contoh je qa saja. Bila qa saja, maka dia huruf qalqalah saja. Kan? Tu bil haqq. Bil haqq. Nampak? Kan? Ini kita belajar semalam tu. Qalqalah. Dengan Syekh Abdul Nabi. Oh, Syekh Nabi. Iya ke? Kau semalam lah. Oh, Ustaz semalam Allah banyak. Dia kata sas. Teringat lagi Ustaz Syekh Abdul Nabi tu dekat Kau semalam. Oh, Ustaz Abdullah, Ustaz Abdul ajar kan semalam. Okey. Sebab tu dia jadi lain sikit. Ta'ala amma yushrikun. Shin tu jaga hati-hati. Sebab ramai orang tebalkan dia. Sedar dia huruf nipis. Khaf darutin kis. Ada 7 je huruf tebal. Jadi cara nak tahu tebal nipis macam mana? Tengok lidah belakang. Jangan angkat. Isti'la maksudnya kita angkatkan lidah belakang. Tapi istifal kita rendahkan lidah belakang. Jadi ya yushrikun. Dia memang jashaya tu huruf tengah lidah. Jadi yushrikun. Jangan no. Kalau kita angkat angkat lidah belakang dia jadi tebal. Dia so kena nipis. Lidah tengah je. So bunyi macam memang betul sebab dia huruf tafashi. Jadi dia berhamburan istilah dia. Nantilah belajar pergi kat negeri lain pula. Okey, jalan. Okey. So kita ke terjemahan ayat pula. Okey, terjemahan ayat dia. Surah tadi tu. Surah apa mula? Ibrahim kan? Surah apa nah? Dia hilang surah 2. Tidaklah tak ingat. 25 ke apa tadi? Surah 258 kan? 258 kan? 258 kan? Tak. Tak juga. Okey. Alif lam ra kan?
Kena rujuk belakang 255. Okey, sekarang ni kita pergi kepada surah yang pertama, iaitu surah Ibrahim. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim yang pertama. Okey, surah Ibrahim. Tadi kat mana kita baca tadi? Ayat 3 dengan 4. Ayat 3 dengan 4. Allazi. Okey, ayat 3 dengan ayat 4. Dia kalau terjemah biar hafiah ni payah ke? Dia kena raikan apa nama ni, fa'il dia, maf'ul dia. Jadi kita kena, contohnya telah berkata oleh Muhammad, telah pukul oleh Muhammad akan Ahmad. Dia kena raikan. Jadi macam kalau kita terang orang dia jadi macam kan, satu hal pula nak cuba. Sedang kalau benda tu dalam kitab pondok, mudah je. Oleh tu fa'il, akan tu maf'ul. Jadi senang kita tengok terjemahan basmih je. Okey. Yang tiga, orang-orang yang mengutamakan dunia, alladzina yastahibbunal hayatad dunya, lebih daripada akhirat, dan menghalangi manusia dari jalan agama Allah, serta menghendaki jalan itu menjadi bengkok terpesong. Mereka itulah orang-orang yang terjerumus ke dalam kesesatan yang jauh terpesongnya. Tengok ayat keempat tu. Dan kami tidak mengutuskan seorang rasul melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia menjelaskan hukum-hukum Allah kepada mereka. Maka Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya, juga memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya. Dan dialah juga yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tak bagi hidayah kepada orang yang kamu suka. Kan Allah SWT yang bagi hidayah. Dia berapa lama cerita nak ni nak tengah ni? Sekejap aja. Boleh je. Okey, Salah. sekejap aja, Okey. Gini. Ramai orang yang Nabi sayang, antaranya adalah apa nama? Kalau kita tengok orang-orang yang Nabi sayang, antaranya Saidina pula. Apa? Abu Talib. Saudara Nabi kan? Walaupun Nabi sayang tapi dia tak masuk Islam. Sebab apa? Laisa alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Bukan kamu yang beri hidayah, tapi Allah Subhanahu Taala yang bagi hidayah. Allah pilih kan? Sebab tu semalam ada seorang pelajar saya lah. Bila dia kata nak berubah lah kan, nak berubah. Tu kata ke dia kata kita ni, hidup kita ni sebenarnya bila kita terdetik rasa nak berubah, kita rasa nak insaf, kita rasa nak dekat dengan Allah, sebenarnya tu ialah satu hal yang paling utama sebenarnya Allah SWT pilih kita. Sebab tu kita kena rasa, di samping perasaan tersebut, kita kena rasa syukur pada Allah. Kan? Kita rasa bersyukur pada Allah. Sebab siapa kita ni kan? Kita rasa macam daripada seluruh berbilion-bilion penduduk bumi ni, kita yang Allah SWT pilih. Allah bagi kita hidayah tu. Allah bagi kita perasaan nak pakai tudung. Allah SWT bagi kita perasaan pergi masjid. Allah SWT bagi kita perasaan-perasaan nak hampir kepada dia tu. Tu Allah yang bagi, kan? Allah yang bagi. Bila Allah yang bagi tu, kita rasa macam Allah, syukur pada Allah, kan? Kita rasa bersyukur pada Allah. Betul ya? Bila Allah SWT bagi hidayah, kan? Laisa alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Hidayah ni bukannya kamu yang bagi, Allah SWT yang bagi. Lepas tu kalau kita dapat buat benda baik tu, Allah, tu anugerah Allah lah tu. Hadiah daripada Allah. Sonok kita kan? Yalah. So ringkasan daripada ayat ni, beruntunglah mereka-mereka yang dipilih Allah untuk mendapat hidayah. Macam tu Ustaz. Bagus. Yes. Okey. Sini pada kuliah muslimat. Okey. Seterusnya surah An-Nahli. Okey. Ayat 2 dengan 3. Kita tengok jap. Dia kena ambil. Okey. Pada yang menonton ni, untuk stay like, comment and share. Bagi tu semua orang petang ni 13-14 surah An-Nahli dan apa ni? Surah Ibrahim. Juzuk 13 dan 14. Juzuk 13 surah Ibrahim, juzuk 14 surah An-Nahli. Dah selesai surah Ibrahim tadi terjemahan, kita tengok pula surah An-Nahli. Okey. Terjemahan dia ayat 2 dan 3. Ayat 2 dan 3, ia menurunkan malaikat membawa wahyu dengan perintahnya kepada sesiapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya yang layak menjadi rasul. Lalu ia berfirman kepada rasul-rasul, hendaklah kamu menegaskan kepada umat manusia bahawa tiada Tuhan melainkan aku. Oleh itu, bertakwalah kamu kepadaku. Ia menciptakan langit dan bumi dengan cara yang sungguh layak dan berhikmah. Maha tinggilah ia dari perbuatan syirik yang mereka lakukan. Kan? Ayat ni sebenarnya saja pilih sebab apa? Sebab ada kalimah ar-ruh. Bila kalimah ar-ruh ni, dia adalah satu kalimah yang kita panggil sebagai lafaz mushtarak. Maksudnya apa? Lafaz mushtarak ni, dia ada satu kalimah yang dia ada banyak makna. Sebab tu kadang-kadang dalam Al-Quran dia ada kalimah tersebut ar-ruh ni, dia menunjukkan kepada Saidina Jibril. Kan?
Ruhul Amin kan, menunjukkan kepada Saidina Jibril. Ada kala ruh tu menunjukkan kepada roh kita. Dan di sini roh disebut menunjukkan kepada wahyu, dipanggil lafaz mushtarak. Ni ilmiah lah ya. Okay. Jadinya bila begini, so kita nak pakai mana satu? Persoalan dia. Kalau kita baca straight daripada Al-Quran, kita nak baca tengok mana satu. Kita nak pilih mana satu. Yunazzilul malaikata birruh. Kan? Telah turun malaikat dengan ruh. Apa tu? Kita nak terjemahkan apa? Ruh ke? Nak terjemahkan malaikat Jibril ke apa? Kita tahu kan? Sebab tu Imam Suyuti bagi tahu dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, untuk menafsirkan satu-satu Al-Quran tersebut, maka kita perlukan 16 ilmu. 16 ilmu. Antaranya ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu badi', ma'ani, bayan, ilmu banyak macam jenis ilmu. Macam-macam ilmu dan 16 ilmu. Dan kalau kita tak ada ilmu-ilmu tersebut, perkakas-perkakas tersebut, dan kita cuba juga untuk terjemahkan Al-Quran, maka kita akan tak dibenarkan. Kan? Ianya adalah satu dosa bagi orang yang bukan mampu untuk berijtihad, tiba-tiba dia nak berijtihad. No, dia adalah seorang muqallid. Maka dia perlu ikut satu ulama yang besar. Ulama tersebut adalah imam dalam mufassirin, dalam ilmu tafsir. Ya, ulama tafsir letakkan begini. Jadi kan, dia adalah korinah-korinah yang menyebabkan dia berkata bahawa ar-ruh tersebut adalah wahyu. Bukan ar-ruh. Ada korinah dia, ada sebab dia. Ada kan? sebab dia. Mengapa ulama kata gitu. Okey. Okey, apa Terdiam cerita dah. macam mana? 3-4 dah, settle dah. Settle lah Ustaz kan? Settle lah, tengok. Settle lah kan? Alhamdulillah. Nak hujan lah ni. Sini gelap dah sini ni. Mendung. Itulah mendung dah. Tapi alhamdulillah Pak Ingpaan dah selesai di Kuantan semalam, dan hari ni adalah bayar hutang petang. Kan? Alhamdulillah 13 dan 14 bersama Ustaz. Pada hari ni kita belajar tajwid. Apa tadi? Izhar mutlak. Izhar mutlak. Sebab petang ni tak buku. Kena lagi. Sebab petang ni tak buku. Aduh, izhar mutlak kena ingat ni. Kita tengok mula live ni. Kita ulang sampai ingat. Sampai ingat kan? Jadi yang penting hutang kita settle. Alhamdulillah. So kita dah tak ada tangguh hutang juzuk kita Jadi settle. nanti kita akan ke Terengganu pula juzuk ke 16 dan 17. Hai. 13, 14, 15, 16. 15 dan 16. Rupanya dia bila dah makin senja, dia pun dah jadi ni dah. Macam tu. Betul lah, dia masuk nak malam dia jadi. Kita siang lagi tidur. Hilang fokus dah. Malam Allah bagi untuk kita rehat. Dah kena ke demo. Alright, baik. Terima kasih Ustaz. Ya, Ustaz. InsyaAllah. Banyak-banyak terima kasih sebab tolong ajak kami petang ni sanggup berkongsi masa dengan kami dalam kita live Pak Ipaan. InsyaAllah. Semoga selamat ke Terengganu. InsyaAllah kita halal Ustaz ilmu petang ni. InsyaAllah. Sama-sama lah kita. 2-3 masjid tukar hari ni kan. Tak jadi cerita. Macam cerita. Kau tak nak jumpa spot yang sangat tenang ni macam ni, cantik ni, wakaf ni. Wakaf Di ni. masjid apa? Masjid Sungai Mufti. Sap. Orang panggil Di Mufti lah nama di masjid. Sungai Sap. Datang je Sungai Sap, cari Masjid Mufti. Cantik masjid dia. Alright, so terima kasih kepada yang menonton. Sila like, comment and share. Kalau rasa, kalau korang sendiri ada macam nak request doa apa untuk next Ustaz, korang boleh tulis dekat Instagram ke ataupun tulis kat bawah sekarang ni. Ataupun kalau korang rasa ada pertanyaan, contoh macam pertanyaan kami tadi awal-awal tadi adalah tentang Qiyam. Kalau korang ada pertanyaan, korang rasa nak tahu, korang boleh komen ataupun DM. DM saja. DM kami Confirm sentiasa kita akan reply. Rasa nak lari pula rasa. Lain macam pula rasa. Tapi Ustaz yang penting macam saya beritahu tadi, doa jodoh dah ada dekat Pak Ipaan. Nak tahu kat mana jodoh boleh tahu dekat YouTube Pak Ipaan TV. Itu tips doa yang pertama sekali dalam Pak Aku Ipaan. tahu apa? Komen kuat payah sangat. Private message dah tu. Okey, alright. InsyaAllah kita jumpa lagi. Kita jumpa di Terengganu pula. Terengganu. See you guys. Assalamualaikum. Terima kasih menonton. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Sama.